Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Cik Muhammad Izzat bin Cik Muhammad Nordin dari kumpulan 3. Bagi subjek kami falsafah dan isu semasa, jadi kami memilih untuk menerangkan tajuk falsafah liberalism dalam wacana liberal Muslim di Malaysia. Saya akan mulakan dengan pengenalan untuk liberalism. Okey, jadi liberalism ni dia menekankan hak-hak peribadi serta kesamarataan peluang. Dalam fahaman liberal, pelbagai aliran dengan nama liberal mungkin mempunyai dasar dan pandangan yang berlainan, tetapi secara umumnya aliran ini bersetuju dengan prinsip-prinsip yang mereka adakan, seperti kebebasan untuk berfikir, kebebasan untuk bersuara, dan juga mereka menyokong sistem kerajaan demokrasi dengan pengundian dan adil dan terbuka, di mana semua rakyat mempunyai hak-hak yang sama rata di bawah satu undang-undang. Seterusnya saya akan menerangkan berkenaan kelahiran dan juga kemunculan untuk liberalism. Okey, bagi untuk kelahiran, semuanya bermula di dunia barat, iaitu sewaktu zaman pencerahan ya. Ketika pakar politik memikirkan apakah cara terbaik untuk mengembangkan ekonomi negara. Dalam masa yang sama, mereka juga menolak tanggapan seperti hak-hak raja yang diberikan oleh Tuhan, status yang berasaskan keturunan dan institusi-institusi agama. Liberal beranggapan sistem ekonomi pasaran bebas adalah lebih cekap kerana dapat menjadi lebih banyak keuntungan dan juga menjamin kemakmuran negara. Seterusnya saya akan menceritakan berkenaan dengan kemunculan liberal di barat. Saya ambil nama sebagai contoh John Locke, Adam Smith, Baron, Immanuel Kant, David Hume, Voltaire dan ada banyak lagi. Mereka ini semuanya memikirkan dengan tujuan yang sama, iaitu untuk memberi kebebasan untuk bersuara dan kebebasan untuk berfikir. Okey, seperti Adam Smith, beliau ada memperkenalkan satu teori yang mengatakan seseorang individu boleh membina kehidupan bermoral dan berekonomi tanpa bimbingan atau arahan daripada negara. Bagi kemunculan liberalism di Malaysia, dua tokoh yang sering dikaitkan iaitu Leonard Binder dan Charles Kurzman. Seperti Leonard Binder, beliau ada menyatakan Islam liberal bermaksud individu atau kumpulan umat Islam yang berpegang kepada pentafsiran tidak tekstual terhadap Al-Quran. Pentafsiran ini dilihat oleh sebahagian intelektual sebagai usaha beliau untuk mengaitkan apa yang berlaku pada agama Kristian di barat dengan agama Islam. Dalam hal ini, Leonard Binder menafikan dan menjelaskan bahawa beliau cuba memperkenalkan konsep politik liberal yang mana untuk memupuk sikap saling hormat menghormati antara penganut agama Kristian dengan penganut agama lain yang bukan daripada kepercayaan Kristian di Malaysia. Bagi Kurzman pula, di Malaysia terdapat dua pemikiran dalam kalangan umat Islam. Yang pertama dikenali sebagai Islam tradisional, iaitu sering mengaitkan antara adat dengan Islam di luar sana. Yang kedua adalah Islam revivalist, iaitu juga dianggap sebagai Islamism, fundamentalism dan juga Wahhabism. Bagi penyelidik Islam liberal di Malaysia, indikator rasional dan kebebasan individu yang menjadi asas kepada kefahaman ini adalah bertentangan sama sekali dengan prinsip dan ajaran Islam. Usaha kumpulan ini untuk bertindak bebas tanpa kawalan dari mana pihak dalam semua perkara termasuk hak untuk beragama dan hak untuk berakidah adalah cubaan untuk mereka mengelirukan umat Islam dan membawa rakyat negara ini kepada krisis kemanusiaan. Seterusnya saya akan pas presentasi saya kepada Hakimi Azri untuk menerangkan berkenaan ciri-ciri pemikiran Islam liberalism. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Izzat. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Hakimi Azri bin Adnan. Nombor metrik 20216102344. Okey, seterusnya saya akan membentangkan tajuk-tajuk seperti ciri-ciri pemikiran Islam liberal, daya penarik pemikiran Islam liberal dan juga perbandingan liberalism di Malaysia dan luar negara. Yang pertama, ciri-ciri pemikiran Islam liberal terbahagi kepada 6, iaitu yang pertama, pluralism agama ataupun persamaan antara agama. Yang kedua, mengkritik Al-Quran sebagai tidak sesuai dengan zaman. Yang ketiga, menghina Nabi Muhammad SAW. Yang keempat, homoseksual dibenarkan. Yang kelima, emansipasi wanita. Dan yang keenam, kebebasan berfikir. Okey, saya akan terangkan isi-isi apa itu ciri-ciri pemikiran Islam liberal. Yang pertama adalah pluralism agama ataupun persamaan antara agama. Pluralism agama ataupun persamaan agama ini adalah golongan Islam liberal berpendapat Islam bukanlah satu-satunya agama yang benar, bahkan semua agama di dunia ini adalah sama dan benar berdasarkan
kepada konsep keseluruhan, iaitu semua agama memiliki Tuhan dan menganjurkan kebaikan. Okey, yang kedua adalah mengkritik Al-Quran sebagai tidak sesuai dengan zaman. Okey, apakah mengkritik Al-Quran sebagai tidak sesuai dengan zaman ini? Penganut Islam liberal enggan menyebut Allah berfirman disebabkan mereka berdakwa Al-Quran merupakan susunan kata-kata Muhammad atau merupakan karya bersama. Ada yang menganggap hukum hakam di dalam Al-Quran hanyalah sesuai dengan sosial budaya, ekonomi dan politik masyarakat Arab pada abad ke-7. Yang ketiga, menghina Nabi Muhammad SAW. Golongan Islam liberal menganggap bahawa kenabian Rasulullah SAW hanyalah menggambarkan kemampuan seorang manusia yang memimpin kelompok tertentu. Yang keempat, homoseksual dibenarkan. Arus liberalism ini telah memasuki institusi gereja dan menerima amalan-amalan homoseksualiti. Ada anggota dari gereja Inggeris dalam bukunya bertajuk Homosexuality and a Pastoral Case menyarankan agar gereja memberi toleransi pada kehidupan homoseksual dan mengizinkan perkahwinan homoseksual antara lelaki dan lelaki atau wanita dengan wanita. Yang kelima, emansipasi wanita. Emansipasi ialah merujuk kepada pembebasan daripada penghambaan. Selain itu, ia juga menganggap wanita di negara Islam mundur kerana hukum Islam yang ada menindas wanita Islam. Sebagai contoh, poligami tidak sah dan adil. Perkahwinan Muslim dengan bukan Muslim dianggap sah. Isteri boleh jatuhkan talak. Hak pewarisan lelaki dan wanita mesti disamakan dan wanita boleh menjadi imam. Dan ciri-ciri pemikiran Islam Islam liberal yang ketujuh iaitu kebebasan berfikir. Liberal ini adalah kebebasan fikir ini adalah memang salah satu ciri-ciri pemikiran Islam liberal. Kebebasan berfikir memerlukan pembaharuan dalam agama. Aliran liberal, Islam liberal mengkehendaki Islam melalui pemahaman dan logik akal. Selain itu, mereka mendakwa akal juga adalah wahyu. Mereka membahagikan wahyu kepada dua jenis, iaitu wahyu bertulis ataupun Al-Quran, dan wahyu tidak bertulis adalah akal manusia. Okey, seterusnya saya akan menerangkan daya penarik pemikiran Islam liberal. Antara faktor-faktor yang dikenal pasti menjadi daya penarik Islam liberal terbagi kepada dua. Yang pertama, tokoh-tokoh yang memahami Islam, dan yang kedua, isu-isu yang memikat masyarakat. Antara daya penarik Islam liberal yang pertama adalah tokoh-tokoh yang memahami Islam. Di antara tokoh-tokoh aliran ini yang masyhur di Timur Tengah seperti Rifa'at bin Al-Tantawi, Al-Sadawi dan sebagainya. Pendapat tokoh-tokoh Islam liberal ini banyak telah dijawab dan ditolak oleh tokoh-tokoh ahli sunnah wal jamaah. Bahkan sebahagian dari mereka telah ditarik balik ijazah pendidikan daripada universiti pendidikan asal tempat mereka. Yang kedua adalah isu-isu memikat masyarakat. Okey, isu-isu yang memikat masyarakat ini terbahagi kepada tiga, iaitu toleransi dalam agama, yang kedua kemunduran, dan yang ketiga persamaan hak dan isu feminisme. Toleransi dalam agama adalah salah satu isu-isu yang memikat masyarakat dalam daya penarik pemikiran Islam liberal. Dalam keadaan Islam yang digambarkan sebagai keganasan dan kemudahan di luar negara maupun dalam negara, Islam liberal menggalakkan mentaliti pemikiran yang didakwa berasaskan Islam, mengajak manusia hidup harmoni dan bertolak ansur dengan agama lain. Okey, yang kedua adalah kemunduran dalam isu-isu memikat masyarakat. Kemunduran negara Islam juga dikaitkan dengan pemikiran masyarakat yang mundur, jumud dan terperangkap dalam ajaran Islam yang lama. Maka mereka mendakwa Al-Quran perlu ditaksir semula. Bagi penyokong pemikir Islam liberal percaya bahawa agama adalah penghalang kepada kuasa dan kemajuan. Okey, yang terakhir bagi isu-isu yang memikat masyarakat adalah persamaan hak dan isu feminisme. Satu lagi asas yang menjadi daya penarik kepada pemikiran idea ini, aktivitis wanita yang sering dianggap isu persamaan ini sebagai isu yang menarik untuk perhatian umum, kerana sebahagian daripada mereka percaya bahawa undang-undang keluarga Islam yang sedia ada nampaknya tidak memberikan keadilan kepada wanita. Sistem Islam merupakan kumpulan yang menyarankan persamaan hak antara wanita dan lelaki di samping mempromosikan
demokrasi dan kebebasan. Okey, itu saja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Syamimi Izzati untuk meneruskan pembentangan. Terima kasih Hakim Azri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan pada hari ini untuk tajuk liberalisme. Tapi sebelum itu, izinkan saya mengenali diri. Nama saya adalah Syamimi Izzati binti Hamzah, nombor matrik 20214348. Berdasarkan pembentangan daripada dua presenter kita sebelum ini, kita dapat tahu bagaimana munculnya liberalisme dan ciri-ciri pemikiran Islam liberalisme. Tapi, apa sebab-sebab berlakunya liberalisme dan kesannya terhadap kita? So, kali ini saya akan menjelaskan faktor-faktor dan kesan liberalisme. Faktor berlakunya liberalisme pertama sekali adalah golongan Qur'anais, iaitu Quraniun, di mana golongan-golongan anti hadis atau singkatannya ialah GAHK. Ini adalah yang menolak dan tak nak menggunakan hadis, tapi mereka hanya menggunakan Al-Quran sahaja. Pemikiran yang menajuk oleh Kasim Ahmad ini ternyata menyemai apa yang berlaku pada generasi awal golongan liberalisme Kristian. Tapi awalnya, diorang ni menolak penindasan, tapi akhirnya memanipulasikan keadaan dengan terpesong, sepegangan dan sesat. Berdasarkan penulisan Kasim Ahmad ni, kita dapat lihat bahawa diorang ni membawa ideologi anti hadis, iaitu menolak hadis dan menyuruh manusia untuk menggunakan Al-Quran sahaja. Golongan GAH ni sebaliknya mencadangkan mereka dipanggil sebagai golongan Quranis, tapi bukan sebagai golongan anti hadis. Sebagai Quranis, mereka membuat tafsiran sendiri dan tak nak menerima ahli yang lebih berautoriti dalam pentafsiran Al-Quran. Seterusnya, tidak memahami istilah atau terminologi bahasa Arab merupakan salah satu punca berlakunya liberalisme. Bahasa adalah cerminan kepada bangsa, maka kepentingan memahami setiap bahasa adalah sangat penting agar individu dapat menakluki ilmu yang ada kepadanya. Pada dasarnya, golongan GAH ini tidak mendalami bahasa Arab untuk mereka mendalami dan memahami maksud hadis. Jadi, apabila golongan GAH ini tidak dapat menguasai bahasa Arab dengan baik, mereka cenderung untuk menganggap hadis bercanggah dengan Al-Quran. Antara faktor lainnya adalah skeptikal mereka terhadap agama. Golongan GAH yang berfahaman liberalisme juga akan cenderung dan bersikap sainis terhadap agama. Apabila timbulnya isu-isu, mereka akan lemparkan perspektif negatif terhadap agama Islam. Dari sudut pandangan psikologi persepsi terhadap negatif Islam, terbentuknya hasil pengalaman masa silam yang juga terbina dari pembelajaran yang diperolehi dan akhirnya membentuk nilai dan kepercayaan. Hasilnya, ia memberi impak dan mempengaruhi individu dalam membuat pertimbangan yang baik maupun yang buruk. Setelah memahami apa itu maksud liberalisme, sekarang tibalah masa pula kita melihat kesannya terhadap agama, terutamanya agama Islam. Pemikiran liberal ini telah lama menyerang pelbagai kepercayaan agama, antaranya ialah agama Kristian dan Yahudi. Kini, kefahaman liberal kian merebak kepada segolongan penganut agama Islam. Golongan ini menyatakan mereka tidak menolak sepenuhnya agama, tapi mereka hanya mengkaji semula agama, mentafsir semula Al-Quran dan menilai semua ayat syariat dan hukum-hukum fiqah. Syed Muhammad Nakil Al-Atas ni, dia mengatakan bahawa liberalisme ni merupakan cara pemikiran barat dan ianya terdiri pada 5 sifat yang saya sering kait-mengait. Yang pertama, ia bergantung semata-mata kepada akal manusia bagi memandu kehidupan mereka. Yang kedua ialah memahami pelbagai realiti dan kebenaran. Seterusnya, menekankan kepada unsur-unsur perubahan dalam kewujudan yang mempamerkan pandangan alam. Keempatnya ialah jemaah ideologi yang memusatkan penilaian segala-galanya kepada pemikiran manusia dan akhirnya konsep tragedi yang menyusul dalam setiap arena kehidupan, baik falsafah, agama ataupun kesenian. Tapi, kenapa berlakunya sifat-sifat tersebut? Sifat-sifat tersebut berlaku pada jiwa yang tidak beriman akibat kekecewaan dengan agama. Kajian menunjukkan bahawa beberapa kesan yang muncul akibat pegangan kefahaman liberalisme ini. Kesan yang pertama ialah penolakan terhadap penggunaan syariah. Golongan yang liberal tidak akan berminat dengan penggunaan undang-undang syariah yang menentukan sesuatu. Selain itu, kesan ini boleh dilihat daripada pluralism agama.
Pluralism agama ini di mana satu kefahaman dianggap sebagai semua agama adalah sama, iaitu sama rata. Ini bermaksud bahawa seseorang yang mengamalkan pluralism adalah seorang yang mengamalkan lebih daripada satu agama. Kesan yang paling utama dalam pegangan liberalisme ini adalah keruntuhan akidah Islam. Liberalisme akan memberikan kesan yang negatif kepada kesucian dan ketulinan agama Islam. Selain itu, ia juga mendatangkan kesesatan dan kekeliruan kepada penganut agama yang tidak mengamalkan liberalisme ini. Berdasarkan pembentangan ini, kita dapat tahu punca-punca berlakunya liberalisme dan kesannya terhadap kita. Dan kita tahu kesannya akan menjatuhkan akidah seseorang Islam. Setakat ini itu sahaja daripada saya. Seterusnya saya akan serahkan kepada Nurul Hanisa untuk meneruskan pembentangan seterusnya. Terima kasih. Terima kasih kepada Syamimi Izzati. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurul Hanisa binti Mahadi. Nombor ID 2021870512. Saya akan membentangkan tajuk-tajuk saya iaitu cabaran Islam liberal dan kaedah menangani pengaruh Islam liberal. Okey, saya akan teruskan kepada isi pertama iaitu cabaran Islam liberal. Seperti yang kita tahu, Malaysia juga tidak terkecuali dalam menerima fahaman Islam liberal ini. Terdapat beberapa pihak berpendapat bahawa Malaysia salah satu negara Islam yang menjadi sasaran utama untuk mencuba melenyapkan ajaran agama Islam dan merancang untuk merosakkan perpaduan rakyat yang akan membawa kepada pengancaman keselamatan negara. Kerana Malaysia seperti yang kita tahu sudah lama terdedah dengan pemikiran-pemikiran yang tidak baik yang membuatkan akidah ataupun iman seseorang goyah akibat terlalu taksub dengan gaya hidup orang-orang barat. Antara cabaran Islam liberal di Malaysia ialah ingin menghapuskan kedaulatan agama Islam dalam perlembagaan persekutuan. Mereka sedaya upaya menafikan kedudukan agama Islam adalah agama utama bagi persekutuan negara untuk memberitahu orang lain bahawanya di Malaysia adalah negara yang mengamalkan demokrasi liberal yang tidak terikat mana-mana yang berkaitan agama Islam dengan menyatakan agama Islam hanyalah agama rasmi semata-mata. Mereka juga ingin menghapuskan mahkamah syariah ataupun undang-undang syariah kerana tidak adil serta memandang hina kedudukan dan peranan mahkamah syariah dan mencabar segala keputusan yang dikeluarkan oleh mahkamah syariah di mahkamah sivil. Seterusnya, golongan tersebut mencuba sedaya upaya supaya kedudukan agama Islam dapat dilenyapkan atau dibuang untuk menyamatarafkan semua agama adalah sama. Berikutan hal sebegini berlakunya gejala murtad dan agama Islam akan didakwa sebagai agama yang mempunyai agama kebebasan untuk beragama. Kerana untuk memberikan kesan dan imej yang buruk kepada institusi-institusi Islam bertujuan untuk membuang rasa kepercayaan terhadap institusi-institusi Islam supaya mereka dapat menyebarkan pemikiran golongan Islam liberal tanpa sebarang halangan. Mereka mengkritik dan membuat dakwaan yang tidak berasas agar dapat menghapuskan dan melenyapkan semua institusi Islam di Malaysia. Mereka juga memberi tanggapan yang buruk terhadap agamawan dan ulama yang lepas dalam ahli sunnah wal jamaah dengan cara memberikan tafsiran baru yang bebas terhadap ajaran agama Islam. Contohnya, kaedah hermeneutika akan diterapkan kepada Al-Quran dan semua hadis akan ditolak sebagai sumber hukum. Selain itu, mereka juga berjuang untuk kebebasan bersuara dan kebebasan mutlak tentang hak asasi manusia adalah satu cabaran paling jelas pada hari ini di Malaysia. Seperti isu kesesamaan jantina atau feminisme yang dikenali orang ramai, isu seks bebas, isu LGBT, mereka akan terus memperjuangkan hak mereka sampai mereka capai apa yang mereka mahukan di Malaysia ini. Dan apabila mereka mendapatkan banyak tajaan dari segi sumber kewangan, mereka akan menganjurkan acara seperti seminar, penulisan buku dan artikel serta memperkenalkan seorang tokoh liberal yang berperwatakan seperti orang Islam yang sebenar pada hakikatnya tokoh tersebut berkait dengan golongan liberalisme ini. Dan seterusnya, mereka juga memanfaatkan kuasa media yang ada pada masa kini, terutamanya media atas talian, bertujuan untuk menjadikan penghasut di kalangan orang Islam, contohnya seperti di televisyen, periklanan dan lain-lain lagi.
Okey, kita sambung pada isi kedua saya adalah kaedah menangani pengaruh Islam liberal di Malaysia. Antara usaha yang boleh dilakukan untuk mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan ketaksuban fahaman liberalism ataupun Islam liberalism, perlu mendalami atau menuntut ilmu agama dengan lebih mendalam dengan mencari guru agama yang terlatih dan mempunyai fahaman agama Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dapat mempertingkatkan ilmu pengetahuan kita tentang ilmu agama dari segi fahaman akidah, fiqh dan tasawuf supaya tidak disalah tafsirkan. Di samping itu, kaedah menangani liberalism juga boleh dilakukan melalui program bicara di media massa dan juga penyampaian di bahan bercetak melalui rancangan televisyen, radio, internet dan pelbagai lagi. Contohnya, untuk stesen televisyen Al-Hijrah ataupun Astro Oasis boleh melakukan pendekatan mengadakan program bual bicara, forum ataupun ceramah yang mengulaskan dengan lebih mendalam mengenai isu ini, dan stesen radio yang ada di Malaysia antaranya seperti Zayan FM ataupun IKIM FM boleh menyediakan segmen usrah ataupun ceramah tentang liberalism pada waktu yang sesuai. Dan yang terakhir sekali, penguatkuasaan undang-undang. Pihak kerajaan Malaysia perlulah mengubal undang-undang khas berkenaan fahaman liberalism atau Islam liberal agar isu ini dapat dicegah dan dibendung, dan mengambil tindakan kepada golongan-golongan yang menyebarkan fahaman liberalism ini. Daripada pengubal undang-undang ini dapat menunjukkan amaran keras kepada masyarakat supaya tidak terlibat dalam hal ini, sekaligus dapat menghapuskan secara perlahan-lahan Islam liberal ini di Malaysia.